Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan melalui live FB Manis FM. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan fardu ataupun rukun wudu yang kedua daripada 6 fardu ataupun rukun wudu, iaitu membasuh muka. Pembicaraan membasuh muka ni kira-kira untuk minggu ini sudah masuk minggu yang kelima lah. Sudah masuk minggu yang kelima pembicaraan berkaitan dengan fardu ataupun rukun wudu yang kedua. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 3 bagi bawah sekali, yang mana sidang pendengar maklumilah kitab Safinatun Najah kitab yang kecil sahaja, tetapi tajuk pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah ni lengkap. Jadi saya kira-kira ambil kitab Safinatun Najah sebagai tajuk utama. Kemudian saya akan memperincikan. Terutama sekali penekanan berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib ketika kita menyempurnakan 6 fardu ataupun rukun wudu. Hanya bilang hafal susun 6 rukun wudu itu peringkat permulaan kalau kita buat bandingan peringkat tadika. Kemudian wajib kita belajar secara terperinci satu-satu daripada 6 rukun wudu tadi. Itu adalah di antara kewajipan fardu ain kita daripada ilmu fiqh. Jadi selepas habis penekanan berkaitan dengan yang wajib, contoh sekarang pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang kedua membasuh muka selesai. Sebelum berpindah kepada fardu ataupun rukun wudu yang ketiga membasuh kedua tangan serta dua siku, saya akan tambahlah sedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika kita membasuh muka. Tapi tajuknya tajuk hak dalam kitab Safinatun Najah, hak kitab yang ringkas berkaitan dengan membasuh muka. Jadi untuk barakah kitab saya akan bacalah di tempat pembicaraan. Kemudian barulah pergi kepada huraian.
Kitab Safinatun Najah edisi Jawinya muka surat 3 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sani ghaslul wajhi. Terjemahan di bawah, bermula yang kedua, bermula fardu ataupun rukun wudu yang kedua, membasuh muka. Itu tajuk kitab. Kemudian dahulu saya bicara berkaitan dengan apakah makna membasuh muka. Yang mana dalam berwuduk, satunya membasuh, satunya menyapu. Membasuh muka, membasuh dua tangan, serta dua siku, membasuh dua kaki serta dua buku lali. Satu laginya menyapu kepala. Dia ada membasuh, dia ada menyapu. Jadi saya perinci permulaan pembicaraan fardu ataupun rukun wuduk yang kedua ni. Apa makna membasuh? Apakah kewajipan yang dilakukan untuk menyempurnakan perintah Al-Quran? Faghsilu wujuhakum. Basuh oleh kamu akan muka kamu. Jadi basuh berbeza dengan Al-Quran memerintah wa biru'usikum. Sapu oleh kamu akan kepala kamu. Itu perintah Al-Quran. Jadi muka perintahnya adalah basuh oleh kamu. Kepala Quran perintah sapu oleh kamu akan kepala kamu. Jadi saya bicara dahulu apakah syarat untuk menyempurnakan perintah Al-Quran? Basuh. Kemudian saya pergi kepada kawasan muka, atas ke bawah, kawasan muka kanan ke kiri. Kemudian saya pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan bila kita mengetahui dah manakah kawasan muka, maka tiap-tiap bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Begitu juga kalaulah ada tumbuh daging di dalam kawasan muka, bukan kawasan muka sajalah, kawasan tangan sampai ke siku, kawasan kaki sampai ke dua buku lali, sama ada yang tumbuh tu bulu, yang tumbuh tu daging lebih, maka wajib dibasuhkan sekali, sebab ianya masuk di dalam kawasan, bicara sekarang ni kawasan muka. Jadi panjang bicara hak berkaitan dengan bulu-bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Bulu mata, bulu kening, bulu misar, kemudian jambang, kemudian janggut. Sudah bicara. Minggu terdahulu pun sudah bicara. Minggu lepas pun sambung pula berkaitan dengan jambang dan juga janggut laki-laki. Ada yang tebal, ada yang nipis. Kemudian berpindah kepada agak panjang adalah berkaitan dengan izar. Jadi sidang pendengar, saya sebut hak tajuk-tajuk terdahulu ni, takut ada kemungkinan yang alhamdulillah diberi ruang masa oleh Allah, kelapangan oleh Allah, dapat mengikuti program Talaqi Safinatun Najah ni sekarang. Jadi yang saya sebut tadi itu pembicaraan minggu-minggu yang terdahulu, yang baru kebetulan diberi masa kelapangan oleh Allah dapat mengikuti, maka boleh buka kembali di dalam Facebook Manis FM atau sidang pendengar boleh cari. Sebab alhamdulillah program Talaqi Safinatun Najah melalui Manis FM ni disertakan dengan live FB. Kelebihan live FB adalah masih lagi boleh cari untuk diikuti kemudian. Selain daripada kelebihan
dapat mengikuti program Talaki Safinatun Najah ini melalui live FB, boleh mengemukakan soalan yang berkaitan. Kalau soalan yang berkaitan, saya tidak sempat nak respon pada satu minggu, saya akan respon pada minggu yang kemudian lah. Saya akan respon kemudian, sama ada secara saya baca soalan ataupun saya pergi kepada huraian. Jadi kalau ada terdahulu macam minggu lepas ada soalan kemusykilan, kemungkinan saya tak jawab, tapi saya akan respon apa yang ditanya tu, insya-Allah untuk huraian minggu ni. Sebab saya dah ambil gambar soalan minggu lepas yang saya tidak sempat nak respon tu. InsyaAllah minggu ni sama ada saya jawab secara baca soalan ataupun saya hanya secara huraian lah. Apa yang ditanya tu saya akan perjelaskan pada minggu ni. Itu kelebihan live FB. Itu kelebihan dia. Jadi kalau hak tidak mengikuti pembicaraan terdahulu, boleh ikuti, boleh buka balik dalam Facebook Money FM. Jadi hak minggu lepas ni saya sudah memulai bicara hak berkaitan dengan antara bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka adalah izar. Izar ni bahasa Arab. Kemudian orang Terengganu sebut sideburn. Dalam kitab Jawi Lama sebut tali tudung. Sidang pendengar jangan senyum pula. Tali tudung itu dalam kitab Jawi Lama. Tetapi sidang pendengar, dalam kitab Jawi Lama apabila disebut tali tudung, dia terkadang pergi kepada izar yang saya bicara ni, dan terkadang pergi kepada arid iaitu jambang. Dalam kitab Jawi Lama bila sebut kata tali tudung, terkadang pergi kepada pembicaraan sekarang iaitu sideburn. Tadi sideburn orang Terengganu sebut. Dan terkadang dalam kitab Jawi Lama, tali tudung tu pergi kepada jambang, ataupun dalam bahasa Arab sebut arid. Pergi kepada arid iaitu jambang, disebut juga sebagai tali tudung dalam kitab Jawi Lama. Sekarang ni maksud pembicaraan sekarang ni tali tudung iaitu sideburn. Dan sideburn ni minggu lepas adalah yang sideburn tu anak rambut ke? Bukan. Sideburn bukan anak rambut. Anak rambut ni kalau seseorang yang jenis lebat sikit bulu dia, maka dia ada di tepi-tepi macam di dahi, ada tumbuh bulu yang halus-halus. Hak tu dia panggil anak rambut. Dia panggil anak rambut tapi tumbuh di dahi, maka itu termasuk bulu muka sebab tumbuh di dahi. Tapi anak rambut tak ada masalah. Sebab anak rambut sebut kata anak, maka pendek lah. Anak kan. Bila anak jadi pendek. Tapi kalau nak tu bukan anak rambut tu, anak dahi barangkali. Sebab tumbuh di dahi. Dan terkadang di tepi-tepi pipi tu pun. Kalau hak jenis, kita cakap Terengganu, kalau orang hak jenis bulu dia panggil. Kalau cakap Terengganu lah. Dia jenis bulu lengan pun lebak. Tu. Ada orang seumpama tu. Jadi dia anak rambut di dahi pun lebak, anak rambut di pipi pun lebak. Tu dipendek je tu. Tapi sideburn di sini bukan anak rambut. Sideburn di sini dia memang panjang. Sebab ada minggu lepas salah seorang pada hak mengikuti FB dia kata
Saibung perempuan biasanya tak panjang lah ustaz. Tak panjang macam mana? Saibung panjang lah. Sebagaimana panjangnya rambut kepala, sebagaimana panjangnya jambang janggut lelaki, saibung pun panjang juga. Tapi permulaan saya nak tekan di sini, yang kita bicara izar, saibung tali tudung ni bukan anak rambut. Tapi anak rambut kalau tumbuh dalam kawasan muka, dia wajib dia basuh, tetapi tidak ada masalah sebab anak rambut dia pendek sahaja, halus-halus sahaja, dan memang tidak ke mana pun berada di dalam muka. Adapun yang kita bicara izar ni, saibung ni, pergi kepada orang perempuan. Orang lelaki rambutnya pendek, saibungnya pendek. Orang lelaki rambutnya dicukur, saibung pun dicukur. Tak tahulah, takut ada orang lelaki janggut dicukur, rambut dicukur sepenuhnya, saibung dia tinggal. Wallahu alam, takut ada style seumpama tu. Tapi orang lelaki yang cukur janggut, dia akan cukur sekali dengan saibung. Yang ditinggalkan adalah jambang dan janggut. Itu ada. Dia rambut dicukur sepenuhnya licin, saibung dicukur sepenuhnya licin. Yang ditinggalkan adalah jambang arid dan janggut, iaitu lihyah. Tu. Jadi orang lelaki rambut pendek, jadi saibung pun pendek. Jadi pembicaraan panjang minggu lepasnya adalah saibung orang perempuan. Saibung orang perempuan. Yang mana kebiasaan izar saibung orang perempuan ini, dia akan masukkan ke dalam skaf. Ataupun disebut sebagai anak tudung. Tidak ada orang perempuan yang pakai tudung comel-comel, tiba-tiba saibungnya dibiarkan terhulur di pipi. Tidak ada sama sekali. Orang perempuan, dia pakai skaf, dia pakai anak tudung. Sebelum dia pakai tudung kepala itu, saibung akan disekalikan dengan rambut kepala, dan terkadang saibung akan diikat dengan sekali dengan rambut kepala. Tapi ingat baik, saibung bukan rambut kepala. Saibung adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka, bukan tumbuh dalam kawasan kepala. Yang saya sudah sebut minggu lepasnya, terkelirunya, ni bicara perempuan, minggu lepas saya peringat daripada orang lelaki. Orang lelaki, orang perempuan tu isteri kita. Orang perempuan tu anak perempuan kita. Orang perempuan tu adik-adik perempuan kita. Maka kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai abang, tambahan kalau ibu bapaknya tidak ada, kena ajar moleklah ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu kawasan muka. Fardu wuduk yang kedua, membasuh muka. Kawasan muka. Balik lukis molek. Balik lukis molek. Mana kawasan muka? Manakah bulu yang tumbuh dalam kawasan muka? Jadi termasuk bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, bukan kawasan kepala, adalah izar saibun. Tapi dia bersambung dengan rambut kepala. Maka ini timbul kekeliruan. Adapun bulu mata, bulu kening, tidak jadi keliru sebab dia berasingan. Bulu misai orang lelaki tidak keliru sebab dia berasingan dengan rambut kepala. Jambang pun sama sebab dia sudah duduk ke bawah dekat pipi. Janggut lagilah tidak keliru sebab di bawah sekali.
Jadi yang timbul keliru perempuan adalah izar saibeng yang bersambung, bersempadan dengan rambut kepala. Tapi ingat baik, tempat tumbuh izar saibeng adalah muka, bukan kepala. Ni fardu wuduknya, perintah Al-Quran, wujuhakum, maka basuh oleh kamu akan muka kamu. Mana muka? Kawasan muka. Mana yang tumbuh dalam kawasan muka, bulu ke, maka wajib dibasuh dengan perintah farsilu wujuhakum, basuh muka kamu, termasuk bulu-bulu, daging-daging yang tumbuh di dalam kawasan muka. Ni kita bicara bab nak kenal kawasan muka, nak kenal bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Sebab tu sidang pendengar jangan menganggapi program Talaki Safinatun Najah, mengguna pakar kitab Safinatun Najah ini satu program yang lekeh ke, yang rendah ke, yang tak penting ke, letaklah mana komang lah. Tengah panggil komang duk ngaji bab fardu wuduk, tadika belajar dah tadika ngapa rukun fardu wuduk yang 6 perkara. Sekarang ni kita perici lah. Dahulu kita perici membasuh apa makna, menyapu apa makna, kawasan muka mana bulu tumbuh dalam kawasan muka, termasuk izar, sideburn. Saya maklum ramai orang perempuan yang tidak mengetahui sideburn tu adalah bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Tak kenal muka sendiri. Kalaulah tak kenal muka sendiri, nak letak muka di mana? Macam mana ayat tu? Sedang pendengar, kalau perempuan tak tahu pun sideburn tu bulu muka, bukan bulu kepala, bukan rambut kepala, maknanya tidak kenal muka sendiri, kawasan muka sendiri. Kita sambung selagi, nak letak muka di mana? Pakai comel, tak ada ni, Zohir comel, rajin buat amal ibadah, tapi kawasan muka tak kenal. Nak letak muka di mana? Yang tak kenal kawasan muka ni bukan muda-muda punya orang, tua-tua, mok-mok haji, nenek-nenek haji, tak kenal kawasan muka, nak letak muka di mana? Ni suruh mengaji fardu ain ni. Ni suruh mengaji fardu ain. Ini ilmu fardu ain belaka sidang pendengar. Kata-kata jangan pandang rendah, pandang remeh dengan pengajian berkitab ni. Kitab-kitab turah ni. Pengajian berkitab, kitab-kitab turah ni. Tadi ada dalam FB kita tu, Cik Salahuddin, dia kata tahniah Ustaz atas anugerah tokoh dakwah yang saya terima hari Rabu kemarin dulu. Apabila ditanya oleh wartawan kepada saya, apakah perasaan Ustaz dan pandangan Ustaz berkaitan dengan anugerah ni? Perasaan saya, pandangan saya, alhamdulillah. Maknanya apa yang saya duk tekan selama ini, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf, diakui oleh pihak kerajaan, pihak Majlis Agama Islam Negeri Terengganu, Maidam, dan diperkenankan oleh anugerah tu sendiri diperkenankan oleh Baginda Sultan Terengganu. Mana alhamdulillah, walaupun saya mengajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf ini 17-18 tahun dah di Terengganu ini, peringkat permulaan dahulu memanglah diremeh-remehkan, dikecil-kecilkan, dia anggap enteng ke apa panggil, alah hajo, gitu lah. Hajo bab-bab ni lah, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum, bab hid nipah, tak habis-habis laginya. Tu belajar dah di sekolah. Belajar dah di sekolah.
sidang pendengar kita ni secara umum tak ada yang tak sekolah. Tapi setakat yang duduk mengajinya, tahu ke tak kata belajar belaka dah di sekolah tu, kita kena muhasabah diri molek. Nilai diri kita molek, keluarga kita molek. Ni nak ceramah sikit ni, bukan panggil ceramah, tazkirah. Tazkirah ni 3 Muharram. Tazkirah ma'al hijrah lah dah. Tazkirah ma'al hijrah. Sebelum tu sama balik bab izar ni. Nampak kecek je bab izar ni. Kecek tak tahu. Maknanya kita insaf diri. Jangan sombong. Jangan rasa pandai. Banyak sangat yang kita tak tahu. Ada ni. Dia kata macam-macam dahulu. Alhamdulillah. Anugerah tu sebagai pengiktirafan yang membangkitkan semangat saya, dan mudah-mudahan sama-sama membangkitkan semangat yang nak belajar. Jangan kata Allah rendah dah. Ini fardu ain berkaitan dengan kawasan bulu yang tumbuh di kawasan muka pun tak tahu mana kawasan muka, nak letak muka di mana. Ni. Ini bicara bab pekoh. Ini bicara bab pekoh. Ni ada komen ni, Anita binti Ali, betul Ustaz, makin belajar banyak kita tak tahu. Makin kita belajar makin banyak perkara yang kita tak tahu. Kita ingat ke banyak dah kita tahunya, banyak yang kita tak tahu. Banyak kita tak tahu. Maknanya sebelum ni kita rasa tahu, sebenarnya tak tahu, dan tak tahu bahawa dia tak tahu. 2 kali tak tahu dipanggil jahil murakkab. Jahil yang bersusung, 2 kali jahil. Jahil itu bahasa Arab. Bahasa Melayu tak tahu. Tak tahu dia tak tahu. Belagak tahu. Ni nak letak mana ayat. Tak tahu dia tak tahu, 2 kali jahil murakkab. Tapi belagak dengan jahil murakkab. Ni payah nak ceritalah. Tapi tak apalah. Itu pada masa dahulu. Kita berubah. Kita hijrah daripada daripada kelam jahil, kita berhijrah kepada terang ilmu. Kita sentiasa berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Ini kita berhijrah. Bukan hanya 1 Muharram, kita sentiasa berhijrah, berpindah daripada kekurangan kepada lebih kebaikan. Lebih kebaikan kita, sebab kita ni mati bila masa. Terdahulu dalam program Talqi Safinatun Najah, sidang pelengok kena ingat, sebelum daripada masuk bicara pekoh ini, terlebih dahulu didatangkan pembicaraan rukun Islam dan rukun iman. Saya panjang bicara berkaitan dengan Islam dan iman. Satu-satu rukun iman saya bicarakan. Kemudian paling panjang saya bicara adalah rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qada dan qadar, beriman dan ta'ah qada dan qadar, jahat, kufur dan maksiat qada dan qadar. Melalui program Talqi Safinatun Najah ni 30 slot. 30 siri, 30 slot. Rukun iman yang ke-6, dan insya-Allah nanti akan ada dalam Facebook ni, mereka yang akan sharekan hak 30 siri, 30 slot hak program Talqi Safinatun Najah ketika pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah, baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat qada dan qadar. Itu asas agama usuluddin. Tanpa asas ulama usuluddin, maka tidak ada nilai apa-apa rupa amalan agama sekalipun. Di situ pun banyak terpesong, ramai yang terpesong. Tapi tadilah kita sentiasa meningkatkan, berhijrah, berpindah, berubah daripada kurang kepada lebih baik. Mudah-mudahan bertambah baik. Mudah-mudahan akhir hidup kita dengan husnul khatimah, baik kesudahan, mati dalam iman, mati dalam beramal soleh. Nak beramal solehnya, fardu ain tauhid kena lengkap. Nak beramal soleh, fardu ain fiqh tasawufnya kena lengkap. Jadi sekarang ni hak fardu
ain dalam ilmu fiqh bicara bab taharah. Jadi fardu ain ni jangan kita buat santai-santai. Ini kewajipan mandatori atas tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan yang berakal serta baligh. Mengekali jahil fardu ain dosa besar. Berakal-akal yang salah dosa besar yang lain. Dosa yang lain. Riya tak bahasa dosa besar yang lain. Apakah amalan yang kita nak bawa, nak berhadapan dengan alam yang terhampir adalah alam barzah. Belum cerita alam mahsyar lagi. Alam barzah. Apa bukan yang kita nak bawa? Ilmu fardhu ain kita jahil, berdosa besar. Akidah tak betul, berdosa besar. Sembahyang tak betul, dosa besar. Hati riak, ujub, takabur, hasad, dosa besar. Maknanya mati dalam dosa besar. Macam mana kita nak berhadapan dengan kematian? Ini kita kena muhasabah lah. Kita kena muhasabah molek diri kita, diri keluarga kita. Dengan agama lah akan bawa kita keselamatan di dunia dan juga di akhirah dengan agama. Mana InsyaAllah saya lebih fokus kepada hak kewajipan-kewajipan fardu ain. Tambahlah hak sunat-sunat, saya akan tambah sikit-sedikit lah, lebih fokusnya hak fardu ain. Jadi kita bicara sekarang ni, fardu ain kita nak kena tahu mana kawasan muka. Apabila ditanya kepada kita mana kawasan muka, kemudian izar, ni saibeng ni bulu ni tumbuh di mana? Beginilah. Kalau orang bukan perempuan, orang lelaki, kalau adalah suami kita ke, anak lelaki kita ke, cukur kepala. Cukur kepala. Masa tu tak ada. Bulu kepala pun tak ada. Bulu saibeng pun tak ada. Tengok. Mana kawasan muka? Mana kawasan muka? Ni mana antara mata dengan telinga ni, ini kawasan muka. Kawasan muka. Jadi tempat tumbuh izar, tempat tumbuh saibeng tu, dia panggil apa situ? Dak panggil pipi tau. Pipi lah, kita kata pipi tepi telinga tu. Pipi tepi telinga. Jambang tu pipi tepi tulang geraham tau. Gitulah. Tapi nak panggil pipi lah. Jadi itu muka. Masya Allah, tak tahu muka. Tak tahu itu muka, bererti izar saibeng adalah bulu muka yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Okey, kita fokus balik. Tadi tu kita panggil tazkirah, ceramah ma'al hijrah. Ambil selingan. Jadi berkaitan dengan saibeng ni, dan minggu lepas ada yang tanya, kalau saibeng ke, bulu rambut ke, kalau keluar ketika solat, semayang batal ke tak? Muka bukan aurah bagi perempuan di dalam sembahyang. Anak rambut yang tumbuh dari kawasan muka bukan aurah di dalam sembahyang. Izar yang tumbuh di kawasan muka bukan aurah di dalam sembahyang. Tengok pipi sudah semayang, kenapa ada terkeluar dua selai dua helai rambut? Kita tengok rambut lah. Kita pun tarik balik yang keluar daripada tepi telekung semayang tu, keluar tengok tumbuh mana? Tengok tumbuh di kawasan muka, maka semayang sah. Sebab muka bukan aurah. Bulu perempuan yang tumbuh dalam kawasan muka bukan aurah. Tapi tengok tumbuh di dalam kawasan kepala. Tumbuh di dalam kawasan kepala, maka tak sah lah semayang. Sebab kepala adalah aurah bagi orang perempuan. Kemudian ada tanya tu, saibeng tu bagaimana ustaz? Bahagian mana? Ini persoalan yang mengikuti live FB. Hak mengikuti radio ni, saya nak tunjuk ni. Minggu lepas saya tunjuk tu agak banyak sikit.
Jadi minggu ni saya nak tunjuk kawasan muka. Kawasan mana hak mukanya. Hak mana hak muka, mana kepala. Siap saya bawa cermin ni. Cermin kecil ni, pinjam hak anak. Cermin kecil. Sebab tak ada cermin di hadapan, saya nak tunjuk, jadi tak kena tunjuk. Nak tunjuk macam mana. Ni yang mengikuti live FB. Yang mengikuti live FB. Itu kelebihan live FB-nya. Jadi ni depan saya ni ada cermin. Sebab senang nak tunjuk. Jadi minggu lepas saya tunjuk tu banyak. Saya tunjuk tu banyak. Ni saya kata kawasan muka. Ni banyak ni, banyak. Ni banyak. Dia sedikit je. Ni. Ikut live FB dia nampak saya pegang apa ni. Ni. Si dapat dengar panggil apa ni? Ni nak senang dengar live FB dia jawab. Kita ada masa dalam 9 minit lagi. Kita ada masa dalam 9 minit lagi. Tak habis lagi minggu ni. Ni saya ada tunjuk ni. Tak apalah, hak radio tak apa. Nanti saya dapatkan jawapan dalam FB dahulu. Ni saya tunjuk ni. Ni apa dia ni? Kawasan apa dia panggil? Dia jawab tu muka. Ni muka ni. Hak tu tempat tumbuh rambut ni. Kalau ikut radio gini. Kita dahi ke kanan ke kiri. Rambut tumbuh mula-mula tu. Rambut tumbuh mula-mula di kanan dahi, di kiri dahi. Yang kan rambut kita tumbuh tu macam mana? Macam rambut kita macam erong. Padahal ni bukan rambut kita bulat, erong ni. Ni apa panggil apa ni? Ada kata dahi tengah. Ni. Dalam FB ni. Kena balas dengan FB dulu buat raya ni. 3-4 orang. Dahi. Ni rambut ni tumbuh mana ni? Kawasan apa panggil ni? Dahi. Ni dahi. Sampai kanan dahi, sampai kiri dahi. Hak rambut tumbuh mula-mula ni. Ada kata anak rambut. Bukan anak rambut. Anak rambut tu halus di depan dahi. Ada kata kepala. Kepala betul. Ada kata pipi. Allah. Tu pipi lagi. Besar pipi dia. Muka. Bukan muka. Kepala betul. Kalau kata kawasan kepala betul. Ni saya tunjuk kawasan kepala. Pipi pulak dia tu. Muka. Muka apa ni tempat tumbuh ni. Ni apa dia panggil ni? Betul sidang pendengar. Kawasan kepala betul. Memang kepala. Saya tunjuk tu kepala. Panggil apa ni? Ada komen situ kata side burn atas. Ada side burn atas. Ni. Tak habis kita minggu ni. Gigi rambut. Allah. Tepi kepala. Kepala betul. Kawasan kepala tu betul. Sipi kepala. Kawasan kepala tepi dahi. Itu boleh panjang dia. Kawasan kepala tepi dahi. Itu nampak comel sikit. Kawasan kepala tepi dahi. Kawasan kepala dan di tepi dahi. Ada kata kawasan sempadan dahi dan kepala. Ada. Itu memang kepala, bukan sempadang. Dia kata lingkaran kepala, tepi dahi. Nak cerita macam mana ni? Dia bukan kawasan muka. Ada ramai lagi tulis ni kawasan muka. Bukan kawasan muka. Ni. Kawasan muka ni di ni, di sideburn ni kawasan muka. Sideburn ni kawasan muka. Kawasan kepala, sisi rambut tepi. Kening. Kening kat mana? Ni ikut live FB dah padahal ni. Kening ni kening. Dia bukan kening. Ni. Dia dalam kitab Arab dia panggil Mahalut Tahzif.
ataupun dipanggil maudi'ut tahzif. Mahalut tahzif ataupun dipanggil maudi'ut tahzif. Itu dalam bahasa Arab. Alis pun bukan. Alis tu bulu mata. Dia dalam Arab disebut maudi'ut tahzif dipanggil. Maudi'ut tahzif ni, mahalut tahzif ni, kalau dalam kitab dipanggil tempat andam. Tempat andam. Jadi tempat andam bukan muka tetapi kawasan kepala. Jadi sebelum nak akhiri hak minggu ni, saya tunjuk sekali lagi ikut live FB. Dia gini, ni depan ni dipanggil tempat andam. Orang Arab dia cukur, orang perempuan dia cukur. Jadi sini jadi botok, jadi licin, jadi dahi di muka, orang Arab comel. Ni kepala sampai di sini, ni muka. Ni muka. Ni dipanggil izar. Ini dipanggil izar. Sideburn ni di sini. Hak atas ni dipanggil tempat andam. Itu adalah dipanggil makhluk tahzif, tempat andam. Tempat andam tu adalah kawasan kepala. Bulu di situ, rambut kepala. Tak wajib dibasuh ketika berwuduk basuh muka. Hak tepi telinga itu dipanggil sideburn. Hak atas ni tepi dahi. Tepi dahi kanan kiri dipanggil tempat andam. Yang mana kalau kita lukis muka orang berbentuk bulat gitu, kita lukis rambut macam mana? Ada erong situ. Antara dahi, lepas tu turun ke bawah sikit, masuk ke dalam, barulah pergi pada sideburn. Kata masuk ke dalam sikit tu, itu panggil tempat andam. Itu adalah kawasan kepala. Minggu lepas saya tunjuk agak luar. Jadi kawasan muka tu termasuk atas. Tak betul. Jadi hak kawasan muka ni dia dapat ambil daripada tengah dahi sampai ke atas telinga. Tengah dahi garis. Ni kawasan muka. Ni kawasan muka. Ni panggil apa ni? Sideburn. Ni sideburn. Ni izar. Ni kawasan muka. Bulu yang tumbuh di sini wajib dibasuh, diratakan. Sehelai pun tak boleh tinggal. Itu hak berkaitan dengan izar, sideburn. Kalau panjang, tapi dalam minggu lepas ada tulis kami perempuan potong. Betul, perempuan banyak potong. Dikerat sideburn dia. Kalau rambut dia panjang, sideburn dia panjang, dikerat. Bila kerat, jika membasuh muka agak mudah. Tapi tetap kena berjaga-jaga. Sebab sideburn tu tetap ada, cuma pendek. Bila dikerat, mudah ketika membasuh muka. Tapi jangan terlepas pandang pula. Tidak keluar, wajib keluar. Tidak ada orang perempuan yang akan cukur dia punya sideburn. Tidak ada. Perempuan biasanya dia akan kerat. Bila kerat, jadi sideburn tu pendek. Ketika membasuh muka, kemudian membasuh bulu muka izar sideburn, jadi basah lah. Tu dalam tu ada hak tulis maudi'ut tahzif ataupun mahalut tahzif, tempat andam. Itu saya akan sambung bicara di minggu hadapan lah. Hak berkaitan dengan tempat andam. Dan insyaAllah minggu hadapan akan bicara lagi lah berkaitan dengan sideburn. Tak susah minggu ni, tak campur dengan tadi sedikit lah, ada selingang sedikit. Ini sebagai peringatan lah kepada kita sempurna ma'al hijrah ni. Jadi jangan kita kira yang kita belajar ni satu ilmu yang rendah-rendah, yang lekeh-lekeh. Tidak. Ini antara ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajari atas orang lelaki yang balik serta berakal, serta ilmu yang wajib kita suami ajar pada isteri, ilmu yang wajib kita bagi bapa ajar kepada anak-anak. Kalau kita tak pandai, kita ambil kesempatan program Teraki Safinatun Najah ni melalui Mani FM ni, kita ambil kesempatan kita sebagai suami, sebagai ayah, isteri kita belajar sama, anak-anak kita belajar sama, ada cucu-cucu kita belajar sama. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk sentiasa istiqamah dalam belajar. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk untuk mendalami ilmu.
bukan hanya setakat fardu ain. Kalau Allah beri kekuatan, kita boleh belajar lagi ilmu-ilmu agama yang luas, termasuk juga ilmu-ilmu agama fardu kifayah. InsyaAllah mengharapkan akan sama lagi lah berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang kedua, iaitu membasuh muka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.